Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita bersua muka sekali lagi menerusi FB Live bersama Suzana Ghazali. Saya lah tu. Okey. Salam perkenalan untuk anda yang baru mengikuti saya, mungkin baru mengenali saya, dan untuk anda yang selama ini setia mengikuti, alhamdulillah, jutaan terima kasih. Moga ada manfaatnya untuk anda semua, termasuk untuk saya sendiri. Sebabnya kita ni kan kadang-kadang kalau bercakap sahaja pun tak ambil peringatan, payah juga kan. Okey, so harapnya semuanya sihat hari ni. Saya hari ni diuji dengan kurang sihat sikit, tapi okey lagi. Tadi pun ada sesi, okey. Cuma kepala tu dia nyut sikit. Kan. Mungkin rasanya 2 hari ni banyak minum kopi. Kopi kampung sedap bahang. Kan. Dia kena kopi kampung tu, ya Allah, lupa dunia sekejap. Kan. Alright, okey. Baik. Hari ni saya mengharapkan tidak ada gangguan talian. Okey. Sebab kalau ikutkan tadi dalam semasa anak saya PDPR, okey, anak saya yang nombor 2 pun hari ni ada test. Ada kawan yang inform yang dekat-dekat sini yang terpaksa gunakan wifi online sebab ada gangguan talian. Tapi saya mengharapkan kalau ikutkan kepada saya punya line internet ni full bar. Okey. Cuma cuaca dekat luar ni agak redup. Baju pun dah ambil dah. Siapa-siapa yang rumah tu ada baju tak ambil lagi, tolong tiap dulu baju. Kang tiba-tiba tengah dengar saya bercakap, dia beletir-beletir ni, baju hujan turun, tak patah pasal-pasal baju. Okey. Waalaikumsalam Nur Aina. Tak payah ustazah lah ya. Saya ni tak apa-apa gemar dipanggil ustazah. Kan. Better panggil saya Kak Su. Ataupun kalau siapa-siapa yang rasa saya ni lebih muda daripada dia, panggil saya Su. Senang cerita. Okey. So, kembali kepada topik kita hari ini. Seperti yang saya janjikan semalam, saya akan bincangkan topik terima pasangan seadanya. Dan sekali lagi saya nak maklumkan, saya nak bagi tahu, okey. Topik ini saya pilih tidak ada mengena dengan isu viral baru ni. Faham kan? Okey, isu jodoh yang disebut oleh seorang bonda, okey, tak ada kaitan. Saya pun tak dengar dia punya perkongsian, tapi yang saya baca viral yang ni ada sokong, yang ni tak sokong, so itu saja, okey. So, saya tak ada kaitan langsung, saya ulang balik, tak ada kaitan langsung, okey, tapi berkemungkinan apa yang saya sampaikan mungkin ada pro, ada kontra dengan apa yang disebut oleh bonda. Jadi itu pandangan dia. Apa yang saya sampaikan berdasarkan ilmu yang saya ada, sedikit ilmu yang saya ada, okey. Dan saya buat kajian juga petang semalam lepas selesai. Saya baca balik ni, nampak tak? Panduan bercinta dan memendam rindu. Kan. Kita ni nak bercakap biar dengan fakta, bukan auto. Gitu, okey? Alright, so buku ni, Panduan Bercinta dan Memendam Rindu ini dikarang sebenarnya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan buku ini bahasa Melayu, diterjemahkan oleh Haji Abu Mazaya Al-Hafiz. Okey? Saya dah 2 kali khatam buku ni, tapi memang ya Allah, nak khatam tu beratnya. Dan semalam, sebab saya ada tanda poin-poin dia kan, so saya mencari baliklah untuk saya kongsikan bersama dengan anda hari ini sesuai dengan topik kita, terima pasangan seadanya. Baik. Sebelum tu, saya dah inform topik ini tak ada kena-mengena dengan isu yang diviralkan, tapi saya pilih topik ini untuk kita bincangkan hari ini. Sebab apa? Okey, sebab saya ada kes, right? Kes berkenaan dengan wanita yang nak memilih calon suami, okey? Dan saya dah sebut, ada seorang klien saya sebut kat dia, suka hati awak lah. Kan? Kau minta pendapat aku daripada awal dulu lagi kan. Lepas tu kau ulang benda yang sama, kau tak dengar cakap aku pun. 3 kali dah aku cakap benda yang sama, kau tak dengar cakap kan lah tu. Suka hati kau lah. Kan? Dan yang terkini pun ada kisah sama. Jadi hari ni saya nak ambil peluang FB Live ni. Kan? Nak beletir lah sikit, jadi mak-mak sikit kan. Sebab bukan kata saya ni pandai bab cari jodoh, okey? Kalau aku pandai, aku tak diuji jugalah itu. Kan? Tapi dengan ujian itulah saya nak kongsikan hari ni dengan ilmu yang ada sikit ni, okey? Moga-moga membantu anda dekat luar sana tu untuk mendapat jodoh yang betul-betul
bahagiatil jannah. Gitu kan? Alright, okay. Baik, yang pertama sekali, kita nak bercakap tentang hukum perkahwinan. Tetapi sebelum itu, kita cerita dulu apa hikmah kahwin. Kenapa perlu kahwin? Dan apakah kahwin itu memang wajib kepada semua orang? Jeng, jeng, jeng. Alright, okay. So, satu persatu. Kalau siapa-siapa yang masih ingat lagi, okay, masa kita belajar dulu, alright, okay, saya sekolah agama, okay, kami ada pendidikan dengan pengajian Islam tinggi. So, kalau yang sekolah menengah biasa pun memang ada pendidikan Islam, memang belajar tentang hikmah perkahwinan. Kalau anda ingat balik, okey, disenaraikan ada beberapa hikmah perkahwinan mengikut. Oh, dia tarik telinga pula. Sabar. Saat kita tak telinga saat lagi. Okey, so mengikut ada prioriti, keutamaan hikmah perkahwinan tersebut. Yang pertama sekali, hikmah yang disyariatkan, okey, perkahwinan itu adalah untuk melahirkan zuriat ataupun keturunan yang bersih, iaitu yang sah nasab. Itu sebenarnya hikmah perkahwinan yang utama. Kalau kata contoh, okey, hanya nak melahirkan zuriat, kan? Hak tak kahwin pun ada bercerai. Betul tak? Kau tunggulah bulan 9, bulan 10 awak tahu segala benda kan? Hak yang dibuang kat longkang, dekat surau pun ada dibuang. Kan? Itu boleh je ada zuriat. Tapi hikmah perkahwinan melahirkan zuriat dan keturunan yang sah nasab. Itu satu. Okey. Yang kedua, memupuk perasaan kasih sayang antara suami dan isteri. Yang ni selalu saya sebut dah kan. Balik, saya tak sebut banyak. Cari balik surah Ar-Rum ayat 21. Kang saya ulang boleh sama benda yang sama je. Kalau kita buka balik baca sendiri tu kan, dia ingat sikit dekat kepala otak sini kan. Okey. Mudah ceritanya, hikmah perkahwinan yang utama juga adalah untuk memupuk perasaan kasih sayang antara suami dan isteri. Sebab tu juga selalu saya sebut, okey, kalau dah tak ada kasih sayang, tengok suami rasa nak cekik-cekik. Kan? Tengok isteri rasa macam gitu lebih kurang kan? Mana perginya kasih sayang? Maksudnya hikmah perkahwinan anda dah hilang. Okey? So, itu dua. Dan yang ketiga, alright, yang ketiga, yang terakhir sekali, mengelakkan manusia daripada melakukan zina. Nampak tak? Yang zina tu yang paling ujung. Okey? Kenapa? Mungkin setengah fikir cakap, kenalah kahwin, sat lagi buat zina. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra disebut, okey, ayat 32, la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Allah tak kata jangan buat zina. Allah kata jangan dekati zina. Okey? Jadinya, kalaulah contoh kata memang mengikut arahan daripada Allah, menurut Al-Quran, jangan dekati zina, maka takkan berlakulah zina. Okey, saya nak baca sikit. Okey, ambil buku tadi balik. Alright. Mengikut buku ini, okey, mana tadi bab zina? Okey. Dah tanda banyak dah, okey. Dekat dalam ni dia sebut kat mana nak baca dia? Okey, nak cerita je dalam buku ni ada sebut mata boleh berzina, mulut boleh berzina. Memang ada hadis disebut dekat sini, okey. Sebabnya contoh katakanlah sebab tu la taqrabu zina. Arahannya dah jangan kamu dekati zina. Kalau zina mata contoh katakanlah kan, tengok awet lawa, tengok power handsome kan. Tak berkejit. Kan? Itu pun boleh jadi zina. So maksudnya sekarang ni, okey, benda-benda macam tu jugalah termasuklah yang duk berlaku hari ni kan. Tak ada apa-apa pun Kak Su sebenarnya. Kami kawan-kawan je. Tapi kawan-kawan je pun kan. Hantar WhatsApp kan.
Gitu kan emojinya ada. Saya buat gitu bukannya, kalau saya buat bukan untuk anda, okey? Seumum, okey? Tapi yang ni khusus ditujukan kepada seseorang yang boleh dapat tu je kan. Hati tu. Gitu. So, itu termasuk dalam mendekati zina. Jadi, poin dia hari ni, okey, kalau tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina, maka kita takkan takut untuk maksudnya untuk terlibat dalam zina. Jadinya hikmah perkahwinan yang asal, alright, bukan keutamaan untuk memastikan hawa nafsu kita dilampiaskan. Bukan kata, tak apalah, tak lagi takut zina, kahwin. No, sebab ada keutamaannya dalam hikmah perkahwinan. Dan keutamaan tersebut tertakluk kepada hukum untuk berkahwin. Dan saya tegaskan, hukum untuk berkahwin ni bukan saya yang buat dia punya fatwa. Okey, bukan. Memang para ulama kita yang tentukan. Okey, saya akan sebut hari ni tapi anda boleh cari juga. Okey, ada 5 hukum dia. Hukum yang biasa-biasa itu, bosku, adalah hukum yang harus. Harus maksudnya seseorang itu sama je, lelaki ke perempuan ke, tapi keutamaan adalah kepada lelaki sebab berkaitan dengan tanggungjawab dalam rumah tangga. Okey, so harus maksudnya yang biasa, yang paling biasa, okey, lelaki itu ada keinginan. Maksudnya boleh melakukan intimasi, ada keinginan, okey, dan dia mampu. Cuma keinginan dia tak adalah sampai faham? Perlu sungguh-sungguh. Kalau tak buat sat lagi, jadi zina. Okey, maksudnya dia normal, alright, dia normal. Dia boleh berkahwin. Okey, dia ada keinginan, dia tengok perempuan, okey, boleh kan? Okey, macam tu lebih kurang lah. Okey, faham maksud saya, Yang kedua, hukum wajib. Wajib kahwin bila dia berkemampuan untuk melaksanakan nafkah zahir. Yang tadi tu harus dia berkemampuan dan dia ada keinginan, cuma tak mencapai perlu. Maksudnya wajib untuk kahwin, perlu maksudnya sekarang ni kalau tak kahwin mesti zina. Okey, tapi yang wajib ni dia berkemampuan, mampu untuk kahwin, mampu untuk melaksanakan tanggungjawab nafkah zahir dan dia mesti kahwin. Kalau tak kahwin sat lagi, ya Allah, jom berperang. Macam tu maksud lebih kurang. Okey? Alright. Yang ketiga pula, sunat. Maksudnya kat sini, dia berkemampuan, dan dia ada keinginan, dan keinginan dia tu biasa, alright, dia masih boleh jaga, dia tak ada sampai nak orang kata nak bawa kepada perzinaan. Yang tadi tu harus yang biasa orang-orang awam macam tu lebih kurang. Okey. Makruh pula, kalau kata dia tak berkemampuan untuk melaksanakan nafkah zahir dan dia ada keinginan nak kahwin, plus kalau kata contoh dia ada keinginan tersebut dan dia dalam keadaan dia tak mampu tadi tu, yang tak mampu tadi pun dia tak fikirlah, aku ni kalau kata aku kahwin juga, aku takkanlah susahkan dia. Macam tu. Dia takkan memberikan mudarat kepada isteri. Tetapi ada satu hukum yang haram. Kenapa haram? Tak mampu untuk melaksanakan nafkah zahir, dan dalam masa yang sama ada niat, sama ada secara langsung ataupun tak langsung, untuk menganiayai isteri dia. Contoh, ini yang saya sebut tadi, yang saya bagi tahu, saya marah sangat dekat klien saya yang memang dah tahu lelaki tu tak bekerja. Kalau bekerja, tidak ada pendapatan yang tetap, tetapi berdisiplin, berusaha, itu lain cerita. Ini dah tentu-tentu tak berapa nak kerja, tak kerja, ataupun contoh kata yang kes baru, duduk dengan mak ayah, umur dah 40-an, duduk dengan mak ayah, lepas tu kerja dengan mak ayah, kalau mak ayah tak kerja, dia pun tak kerja. Macam mana nak jadi ketua keluarga? Kan? Itu kalau contoh kata kalau dia fikir nak nikah, dia hanya fikirkan kemampuan untuk batin je lah.
Jadi, hukum dekat itu dah jelas. Bukan semua orang layak untuk kahwin dan bukan semua orang mesti kahwin. Faham? Ini kadang-kadang orang masyarakat kita kan dah habis belajar, betul? Dah habis belajar, kadang-kadang kerja pun baru sebulan, gaji pun tak dapat lagi. Yang nak nikah. Kan? So tolonglah, okey? Perkahwinan itu sebenarnya bukan matlamat hidup. Disebut dalam buku ni saya mencadangkan siapa-siapa nak cari baca boleh tapi saya beritahu siap memang agak berat sebab dia ada huraian ulama, kata banyak sikit. So ambil masa, okey? Dalam buku ni Ibnu Qayyim sebut, okey, seksual itu bukanlah satu keperluan sama seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Seksual itu adalah sekadar pilihan dan juga satu hiasan hidup. Nampak? Hiasan tu aksesori gitu kan. Macam ni. Pakai brush. Kan? Kalau pakai tudung, tak pakai brush pun tak apa, tak ada masalah. Tapi bila brush tu, dia comel lah sikit gitu kan. Macam tu lah seksual. Maksudnya sekarang ni bukannya wajib. Ini kan, duk bagi alasan, duk makan selalu dah termenung kan. Pengin pula siakap ke jenahak ke. Amboi. No. Bukan itu tujuan syariat perkahwinan. Sebab apa? Dah jelas dah Islam tentukan perkahwinan itu ada matlamatnya, ada hikmahnya, dan hikmah yang paling utama sebut tadi satu untuk zuriat dengan nasab yang sah halal. Yang kedua untuk pupuk kasih sayang. Dan untuk pupuk kasih sayang ini mesti ada pelaksanaan tanggungjawab. Faham? Topik kita, terima pasangan seadanya. Apa maksud seadanya? Okey. Seadanya itu kena faham apa-apa yang tak boleh diubah. Alright? Contoh rupa. Katakanlah kan, tiba-tiba nampak muka tu comel sikit dah. Kan? Tapi dia tahu ada sekarang ni kan plastik surgery lah apa kan. So nak bagi comel sikit, hidung nak bagi tinggi sikit kan, dia suruh buat. Itu dah salah. Dahlah mengubah ciptaan Allah. Kalau kau sayang dia, kau terimalah dia. Kan ada sebut dalam cerita Hindustan. Cerita Hindustan. Apa tajuk dia ni? Ya Tuhanku. Cerita apa? Cerita hak yang Shah Rukh Khan bercinta dengan awet dia yang mati tu. Hak ada lagu best-best 3 pasangan tu. Alamak, aku lupa ni. Tak apalah, tak ingat dah. Okey? Tapi ada, perempuan tu disebut dekat bapak dia. Apa sah aku lupa ni? Kita apa? Tadi kurang sihat kan? Okey? So, perempuan ni maksudnya yang bersama dengan Shah Rukh Khan, 3 pasangan pelajar ni, tiga pasangan pelajar ni, yang perempuan seorang tu disebut dekat ayah dia, dia kata, kalau seseorang itu cuba mengubah kamu untuk menjadikan kamu dicintai, itu bukan cinta. Macam tu lebih kurang. Jadi maksudnya sekarang ni, bila kita perlu ubah diri kita, contoh, untuk seseorang tu terima kita, maka itu bukan cinta. Sebab tu juga, ni sikit lah. Saya macam sebut tadi, ini pandangan saya, Saya dulu masa menjadi ibu tunggal, atau menjadi mak janda dulu kan, adalah orang-orang duk sebut, nanti Kak Su kuruslah sikit, siap ada yang nak sponsor tu kurus-kurus, nanti boleh lah. Ya, thank you Iman, muhabbatin. Yes, good, thank you. Muhabbatin, betul kan? Kan dia sebut muhabbatin. Terima kasih. So, adalah masa duk yang kan duk keluar sebut kan, puan dia kata, even saya pernah share dekat Facebook, ada yang minta saya cuba produk sekian, nanti kalau puan dah kurus sikit nanti dah boleh dapat suami pula. Saya duk fikir masa tu kan, habis tu kalau siapa-siapa yang gemuk macam aku ni tak ada jodoh lah ya. Saya masa tu, kalau anda perasan sikit lah kan, lepas saya dah kahwin, baru berat saya turun sikit lah, turunlah juga kan. Adalah usahanya dekat situ. Sebelum tu tak ada rasa pun, Satunya, bagi saya,
Kalaulah kata lelaki itu ikhlas menerima seadanya, aku yang comel ini cewek gitu kan. Baru boleh ikhlas. Ini nak bagi orang tu terima, nak kena tukar penampilan kan, jadi cantik semua. Lepas tu dah tak cantik. Kan? Tak salah kalau anda nak buat, tak salah, tapi ini maksud saya, okey, seadanya itu kena pastikan kalau yang perlu diubah itu rasa nak ubah, okey, tapi jangan sebedera anda. Tetapi okey, yang perlu dan wajib diubah untuk seadanya adalah perkara-perkara yang melibatkan tanggungjawab dalam rumah tangga. Satu, kalau lelaki bab nafkah. Okey, ini juga alright bergantung kepada kriteria pemilihan pasangan. Okey, tadi sebut dah hukum perkahwinan, hikmah perkahwinan. Okey, kriteria pemilihan pasangan. Ramai kan yang dengar pasal Rasulullah pesan dekat para lelaki. Okey, kalau kamu nak pilih jodoh kan, ada 4 syarat. Maksudnya kalau lelaki nak pilih isteri dengan 4 kriteria. Saya nak sebut hari ni, yang sebenarnya untuk kita wanita pun, kalau nak pilih suami, kena guna 4 kriteria itu juga. Okey, apa dia? 1, agama. Agama pula, rupa dulu. Kan, tiba-tiba pula. Yang pertama, rupa. Sebab yelah kan, orang kata pada dari mata turun ke hati. Gitu kan syair pula kan. Dari mata turun ke hati. Biarlah kata rupa tu tak berapa nak comel sangat, tapi tengok tu dia ada kosh-kosh hotahe gitu. Kan. Lantaklah orang cakap kau macam tu pun handsome, kau macam tu pun lawa. Biarlah. Kita tak perlu orang fokus kepada pasangan kita. Jangan saat lagi orang berebut pasangan kita, kan payah. Orang nak kata pasangan kita tak lawa ke, tak handsome ke, yang penting di mata kita, dialah hero, dialah heroin kita. Tu yang sebenarnya. Okey? Satu. Okey, rupa. Yang kedua, kena cek keturunan. Okey, keturunan ini juga termasuklah latar belakang, khususnya wanita. Contoh, saya ada klien yang inform, lepas dah kahwin, okey, suami dia minta jaga mak dia. Okey, sebab mak dia tak ada ayah dah, dan dalam masa yang sama dia ada seorang adik OKU. So dia kata dia tak boleh lah Kak Su. Dulu masa mula-mula yelah, tapi lepas tu macam tak boleh lah. Dia kata macam nak buat tapi suami dia suruh juga. Okey, saya tanya dengan dia, sebelum kahwin awak tahu tak? Memang tahu. Ni lah Kalau sebelum kahwin dah tahu dah, suami aku memang tak ada orang lain dah dalam adik-beradik dia. Jadi kalau apa-apa hal ke depan nanti, memang dia yang kena jaga mak dia, nak kena jaga adik dia yang OKU contoh, okey. Ataupun memang kita kahwin dengan anak bongsu ke, anak tunggal ke, memang maksudnya memang tahu kalau aku kahwin nanti memang dia akan lebih consider. Dia lelaki tunggal ke apa, okey. So kalau anda tahu, okey, maka anda dah ambil risiko untuk meneruskan hidup dalam keadaan yang macam tu. Jangan masa sebelum kahwin, tak apalah. No. Sebab tu, kenapa Islam tentukan kena ambil tahu keturunan, bermaksud juga latar belakang. Ini masalahnya kau dah cinta tu, tutup mata. Fikir tak apa, aku nak kahwin dengan dia, bukan kahwin family dia. Memang tak kahwin dengan family dia. Tapi dalam Islam, bila kita dah kahwin, okey, hubungan kita dengan family dia, family pasangan kita tu pun kita kena jaga. Kau ingat lepas kahwin kau boleh angkut macam tu ya, duduk dekat dunia lain. No, mana boleh, tak boleh. Okey? So kena ambil tahu latar belakang. Alright? Termasuk jugalah dia ni solat tak? Kan? Dan mungkin, okey, kalau anda adalah ibu bapa yang bakal menerima menantu, saya pernah ada klien yang risau macam mana, okey, saya kata buatlah siasatan. Memang pun itu pun sebenarnya kalau ikutkan adat kita, okey, adat kita ada merisik kan, kita ada bertunang, betul tak? Merisik tu sebab apa? Sebab nak kenal. Kita hari ni tak payah merisik dah, tak apa, sebab dah kenal lama dah, bercinta 5 tahun dah.
bercinta 5 tahun tapi belum kenal sepenuh-penuhnya lagi. Sebab tu dulu orang dulu kita merisik. Pergi tanya elok-elok kan. Cek balik latar belakang macam mana. So kita duk bangga tak payah merisik. Ini yang menjadi masalah. Kenal latar belakang pasangan lepas dah kahwin. Lepas tu barulah garu kepala. Tapi tak apa kak. Kan tak ada orang cari aku. Tak apa, sila Alright, okay. Yang ketiga, tadi jelas rupa. Biarlah yang sedap mata kita memandang. Okay. Yang kedua, keturunan atau latar belakang. Memang kena ambil tahu. Yang ketiga, berharta. Bukan nak suruh jadi OKB ke orang paling kaya ke tak. Okay. Tapi kalau isteri, mestilah mencari ataupun menerima lelaki yang mempunyai pekerjaan atau mempunyai pendapatan. Tak perlu kaya, tak perlu mewah, tapi cukup mampu untuk membiayai kehidupan. Kalau tak kerja ataupun kerja suka-suka hati, macam mana kita nak harapkan dia? Faham? Yang keempat, tu jelaskan tak cakap banyak benda mudah, benda simple, okey? Yang keempat, agama. Kan? Agama ni kena faham. Okey. Satu kes saya baru ni saya beritahu Yang saya sebut tadi, saya kata apa? Umur 40 dah, duduk dengan mak ayah, okey? Kerja dengan mak ayah. Kalau mak ayah tak kerja pun dia tak kerja, okey? So saya persoalkanlah macam mana nak jadikan dia ketua keluarga, okey? So klien saya ni kata, tapi Kak Su, dia ni solat. Dia ni jaga solat, okey, alright, okey. Betul. Jaga solat itu keutamaan. Okey? Tapi kena jelas mengikut hukum syariat, seorang yang memahami agama itu bukan saja solat. Okey, tapi dia faham tanggungjawab mengikut syariat. Hak jadi masalah sekarang ni, okey, alright, okey. Ramai je yang jadi Pak Ustaz. Minta maaf awak sebut, okey, Pak Ustaz apa semua, okey. Saya memang kena cakap, okey. Kalau orang tak cakap payah pula. Saya memang kena cakap sebab saya berdepan dengan isu macam ni, okey. Ramai je hari ni Pak Ustaz, Pak Imam yang memasang cawangan, tetapi gagal dalam melaksanakan tanggungjawab kepada isteri dia. So ini bukan orang yang faham agama. Yang maksud faham agama yang mesti ada dalam kriteria pemilihan pasangan adalah dia bukan saja menjaga solat, tetapi memahami tanggungjawab kalau dia sebagai suami, kalau dia sebagai ayah. Saya ada kes. Isteri mengadu, suami saya Kak Su memang tak pernah tinggal tahajud. Bagus. Saya dengar-dengar, alhamdulillah. Tapi lepas subuh tidur sampai ke waktu lohok. Faham? Tak kerja ke? Tak kerja. Saya hak kerja. Ni orang Kedah. Cakap Kedah sikit dah. Saya hak kerja nurse pun dia suruh berhenti kerja. Sebab dia kata makan duit kerajaan haram. Nampak tak? So tolong faham agama bermaksud menjaga solat. Okey, puasa tu semestinya lah. Tapi yang paling penting, dia faham tanggungjawab dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kalau kau jadi imam 10 masjid sekalipun, kau pergi haji 10 kali sekalipun, kau tiap-tiap bawa orang pergi haji sekalipun tapi tanggungjawab kau fail. Sorry nak bas lah. Okay. So tolong. Okay, tolong. So yang nak memilih, yang masih lagi belum buat keputusan, belum buat pilihan, anda dah diberikan ilmu untuk pilih bakal suami, termasuk juga yang lelaki bakal isteri.
Memang yang pertama tadi rupa, tapi kombinasi dengan agama, alright? Jangan pula salah lagi, tak apa. Sekarang ni memanglah dia tu perangai teruk sikit, nanti saya ubah dia lah. Kalau belum kahwin pun kau tak nak ubah dia, kan? Macam mana kau nak ubah dia lepas kahwin? Okey? Yang penting ubah dulu. Ubah. Kalau kau betul cintakan aku, kau ubahlah dulu. Kan? Kenapa tunggu lepas kahwin baru nak berubah? Okey? Tolong. Alright. So, balik kepada seadanya tadi. Okey? Apa-apa sikap, apa-apa perangai yang boleh diubah, memenuhi tanggungjawab sebagai suami atau isteri, maka perlu diubah. Contoh, katakanlah ada lelaki yang memang semasa bujang dia kan selalu keluar malam. Okey, keluar pergi badminton lah, lepak mamak lah, tu ada kan? Okey, tu ada kan? Okey. So, bila macam tu, lepas kahwin pun dia buat benda yang sama. So, bila isteri komen, aku memang macam ni lah. So itu salah, tak boleh. Sama juga dengan perempuan. Kalau sebelum kahwin kan, bangun tidur ke 12 tengah hari. Okey. Ini pun satu lagi saya nak tegur, okey? Selalunya, alright, bila sebut pasal jodoh, kadang-kadang kita kena check. Okey? Kenapa yang lambat jodoh? Yang maksud saya, okey, ada orang yang dia tak kisah. Ada orang yang tak kisah. Sebab bagi dia, aku tak jodoh pun aku bahagia. Sebab bahagia bukan dengan ada pasangan, okey? Bahagia ada ketenangan fikiran. So, maksud saya, orang yang bertikai kan, aku ni rupa okey, kerja ada kan, tapi susah sangat berjodoh lah. Kenapa Okey. So, saya tak suruh nak praktikkan macam yang bonda sebut. Alright. Tapi saya minta satu. Cuba cek dari itu dulu satu. Adakah kita memang bersedia untuk memikul beban dan tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri? Kalau yang perempuan, duk perangai lepas subuh tidur balik pukul 10 pagi, 11 pagi baru bangun. Macam mana nak jadi isteri? Tak apa, makan kedai mama ada. Memang pun lah. Kalau duk buat perangai macam tu lagi, macam mana? Menjadi isteri ni status yang naik sikit. Dia ada tanggungjawab. Dia bukan sekadar naik taraf ke, naik dapat emas ke, tapi ada tanggungjawab dia. So, kalau kita tak bersedia untuk menjadi isteri atau suami, berkemungkinan sebab tu juga kita lambat jodoh. Okey? Yang kedua, alright, okey, mungkin kita belum bersedia untuk jadi ibu atau ayah. Tengok budak bising, mawakak lah budak ni kan. Anak saudara berak, gelilah kan. Contoh, okey, sebab perkahwinan, mau ataupun tak, hakikat sebenarnya adalah kita dah sediakan diri juga untuk jadi mak ayah. Jangan pula saat lagi, tak nak lah, I nak kahwin je baru jadi mak ayah. No. Matlamat utama kahwin untuk ada zuriat. So, kena cek diri kita. Okey? Dah bersedia ke belum? Okey. So, bila sebut bersedia ni, satu perkara. Okey. Saya nak minta, tolong jangan hipokrit. Please. Tolong jangan hipokrit. Jadilah diri anda yang sebenar-benarnya. Sebab, hipokrit itu sama dengan menipu. Bila anda mendapat seseorang dalam keadaan anda menipu, anda takkan boleh bahagia sepanjang hayat. Penipuan berapa lama nak terbongkar? Kok orang hak perangai sebelum ni baik, lembut, tapi kadang-kadang berubah dengan sikap pasangan pun ada. Kok engkau tu kan, depan orang ni macam ni, depan orang ni macam ni. Kau dengan mak ayah cakap, ya Allah tingginya suara kan. Alah tahulah, sibuk je. Dengan Pak U, yelah awak, apa wak. No, tak boleh. Okey, jadilah diri anda. Kalau nak bahagia dalam perkahwinan, nak bahagia dalam hidup, jadilah diri anda. Sebab tu saya sebut tadi, saya tak ada niat langsung, okey, untuk cuba menguruskan badan sebelum ini, okey. Sampailah saya dah bertemu jodoh baik dan nikah, barulah saya ada usaha sikit, alright. Sebab
terimalah diriku seadanya. Sebab kalau dia terima kita seadanya, yang realiti, kita yang realiti, insya-Allah lebih mudah untuk saling memahami dan memperbaiki diri kat depan. Tapi kalau kita berpura-pura, okey, akan jadi masalah. Plus jangan menipu. Lagilah kalau menipu lagilah payah. Okey? So tolong faham. Okey, berbalik kepada seadanya. Okey, ni saya cerita bab kalau belum kahwin kan. Tapi kalau kata dah kahwin, Ana sudah jodoh pula. Minta tolong abang Ana. Okey, so tadi sepasan ada soalan yang tanya macam nak tahu orang tahu jawab. Okey. Kita memang takkan dapat tahu sikap seseorang itu sepenuhnya. Memadai. Okey, satu, alright. Tadilah minta tolong orang risik. Kenal pasti. Kalau kita bercinta 5 tahun, 10 tahun sekalipun, okey, tolonglah. Hantarlah seseorang pergi cek, pergi semak. Dia ni latar belakang macam mana. Kan termasuk tadi. Latar belakang family dia macam mana. Tanya dengan orang kampung. Okey? Sebab kita ni, okey, nak kenal diri kita, kita kena tanya kawan, kita kena tanya musuh. Sama juga nak tengok, okey, nak kenal bakal pasangan kita, kena pergi cari siapa kawan dia, siapa musuh dia. Faham? Sebab tu juga kan selalu kita sebut, kalau kita berkawan dengan tokey minyak wangi, kita pun bau wangi sama. Jadi kalau kita nak tahu perangai bakal pasangan kita, kita tengok juga siapa kawan dia. Okey? Jelas? Alright. Okey. Yang kedua, okey. Tu buat sikap lah. Yang kedua, okey. Sesekali boleh uji. Sesekali boleh uji. Malah Sayyidina Ali pernah sebut, okey, untuk kenal sikap seseorang, terutama marah dia, boleh diuji. Contoh, katakanlah, alright, okey, keluar makan ke, buatlah something, okay, yang janji pukul 3, sampailah pukul 3.30 kot, kan, sesekali, okay, sesekali. Janganlah selalu. Selalu pukul 3.30 tu memang kocik pasal lah, kan. Sesekali, okay. Ataupun, sekarang ini, okay, sekarang ini, sikap yang paling mudah nak kenal pasti orang tu paling cepat marah ataupun tak, naik kereta sama-sama. Jangan berdua. No, jangan berdua, pastikan berteman, okey? So kalau kata tengah-tengah jam dia maki-maki tu. So tahulah perangai, alright, okey? Tu antara sikap dia, okey. Yang ketiga, paling penting nak tanggungjawab kata, okey, pastikan kalau yang lelaki bekerjalah. Dan untuk yang belum kahwin lagi, adik-adik, tolong. Kalau tahu pasangan anda bekerja, tanyalah kerja apa. Tanya gaji dia berapa. Tak ada masalah lah kalau kau dia nak sebut, engkau ni siapa sibuk kenapa? Tak, saya tak sibuk. Saya tanya sebab saya bakal jadi isteri awak. Kalau saya tak tahu berapa gaji awak, saya tak tahu apa kerja awak, apa jaminan saya nak jadi isteri awak? Faham? Jangan duk malu-malu nak tanya. Memang anda mesti tanya. Okey? Itu buat kerja. Yang tadi latar belakang, bab solat, semua kena ambil tahu. Sebab tu kena pergi hantar rombongan merisik. Kan? Cumalah, dalam masa yang sama, itu ikhtiar. Itu adalah ikhtiar kita. Tapi dalam masa yang sama, kena doa. Minta tolong, dan masa doa janganlah dalam kepala otak tu dah ada dah, ya Allah tolong, ya Allah aku nak dia, ya Allah. Janganlah. Tolong, okey? Doa minta diberikan yang terbaik. Saya nak share, kalau anda pernah ingat, okey? Saya tak berniat untuk nikah lain, okey? Sikit masa dulu, semasa saya kahwin dengan ex saya dulu. Okey, ini ada kaitan dengan sekufu, okey? Masa tu saya mengaku pengalaman yang saya alami, saya share hari ni untuk pengajaran bersama, okey. Masa tu memang ada kesilapan sikit. Okey, kesilapan dia masa tu, saya memang tahu yang bakal suami masa tu, okey, ni ex dulu bakal suami masa tu tak berapa orang kata menjaga solat.
Memang dia mengaku daripada awal, dia kata dia baru belajar solat lepas kenal dengan saya, okey. So dia kata dia memang berusaha untuk solat sebab dia nak jadi suami saya. Okey. So masa tu memang ambil masa, memang saya mengaku memang masa tu dia kenal dengan saya masa saya nak ambil SPM. Lama kau? Oh, gatal juga, okey. Tapi kami nikah masa umur saya dah 28. Nampak kahwin ni, okey. Alright. So, sebelum saya buat keputusan nak nikah dengan dia tu pun adalah, okey, mak saya memang tak bagi sebab alasan mak saya masa tu sukufu. Saya keluar UM, dia hanya SPM kan, okey. So, dalam masa yang sama agama saya mempertikaikan juga, okey. Tapi bila adalah saya pendek cerita kan, adalah part-part tentu sampai berlaku juga pinangan. Saya berjumpa dengan seorang yang saya segan, yang saya hormati. So, mantan pensyarah saya, dia kata kat saya, Suzana, mungkin ini juga sebenarnya satu petunjuk, okey, sebab dia dah berubah. Daripada seorang yang tak solat, dia menjaga solat, dia belajar untuk solat, okey, mungkin ini juga Allah tentukan untuk awak didik dia. Okey? So, saya pun buatlah solat hajat semua, minta tolong Allah bulan puasa. Mak saya yang masa tu memang tak nak dengar langsung, kau jangan sebut nama dia langsung. Masa tu kan, okey? Tahu saya berkawan dengan dia, okey? Mak saya yang bertanya dulu. Saya pun, apa sahaja mak? Doa aku dimakbulkan ke? Sebab masa tu saya doa, ya Allah Tuhanku. Masa tu saya ingat saya dengan geng bujang saya. Ada seorang tu misi tak nak kahwin, saya misi nak berkahwin. Okey, minta balik doa. So, mak saya minta nak jumpa. Alright, so dimudahkan lepas raya tahun 2002. Masa tu kita nikah. Alright, okey. Cuma keadaan tersebut tidak berterusan, okey. Dan adalah diuji dengan part yang dia tak bekerja semua, so dipendekkan. So itu cerita bab sekufu, okey. Dan untuk jodoh saya yang sekarang, okey, saya ambil masa 4 tahun untuk buat solat hajat, solat istikharah. Sampai saya betul-betul nekat. So, saya nak minta tolong. Nak pesan. Saya tak suruh anda buat macam saya sebab saya dah berumur. Kan mungkin masa tu fikir, tak apalah, aku ada anak semua. Dia jadi lain, okey? Tapi satu perkara, perkahwinan saya sebut tadi, perkahwinan bukan matlamat hidup. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri dah sebut, okey? Seksual itu bukan keutamaan dan keperluan dalam kehidupan sama macam makan, minum, pakai, tempat tinggal. Maksudnya kita ni, kalau tak ada makan, minum, boleh mati. Tak ada tempat tinggal yang sesuai pun akan menyebabkan ketidakselesaan. Okey? Pakaian tak ada pun payah juga. Okey. Tapi kalau seksual itu, okey, tak semestinya perlu. Sebab, okey, dalam buku ni juga disebut, nafsu itu bukan keutamaan. Kalau ikutkan, okey, nanti kalau siapa nak baca, boleh cari bab paling akhir sekali. Okay, kalau saya baca kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebutkan di dalam kitabnya, maksud dalam Quran, berkaitan dengan nafsu kecuali mencelanya. Begitu pula tidak ada sebutan nafsu di dalam sunnah melainkan dalam keadaan tercela, kecuali yang memang ada batasan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidaklah seseorang di antara kamu beriman sehingga nafsunya, yakni kehendaknya, mengikut apa yang ku bawa. Bermaksud sekarang ni, okey, tolong jangan ikutkan yang dah biasa, nikahlah sat lagi nak elak zina, nikahlah elak. Okey, no. Tidak ada isu elak zina kalau kita tak dekati zina. Okey, jadi boleh nak nikah, boleh nak kahwin, tapi pastikan buat pilihan mengikut saranan syariat. Jangan main tangkap muat. Faham? Okey? So, setakat itu sahaja yang boleh saya share hari ni. Alright, banyak pula berita hari ni, okey? Tapi sikitlah, yang penting bagi tahu hari ni nak pilih pasangan tu tolong. Ni saya akan bincang balik untuk bila dah tengok pasangan tu macam nak ubah, okey? Tapi ini difokuskan kepada sebelum menerima pasangan tersebut, okey? Paling penting minta tolong dengan Allah, dan ketika minta tolong dengan Allah tersebut, janganlah dah ada keputusan dekat kepala otak. Ini minta buat sembahyang hajat, buat istikharah, tapi dalam hati tu, aku nak dia. Apa cerita? Okey? So tak
tak boleh, okey? So untuk anda yang sedang mencari-cari jodoh, pastikan. Dan untuk anak-anak yang baru habis SPM, la ilaha illallah. Saya jumpa kawan anak saya punya status WhatsApp. Duk sedih-sedih sebab belum ada power, still single. Fokuslah. Tolong khusus untuk adik-adik, anak dara, gadis-gadis, ibu-ibu tunggal sekalipun. Saya ulang. Perkahwinan bukan matlamat hidup untuk bahagia. Okey? Ketika Allah tentukan jodoh yang terbaik pada masa yang terbaik, anda takkan boleh elak lagi dah. Okey? Jangan pula salah lagi, nak buat macam mana dah jodoh. Habis tu, tak payah duduk tangkaplah perogol ke penjenayah. Nak buat macam mana dah takdir. Kan? Jodoh tu kan takdir. So tolong, jodoh adalah pilihan kita. Tak ada orang pula sesedar, awak suami saya? Awak isteri saya ke? No! Kita sedar kot kita nak menikah. Bila kita sedar kita nak menikah, maksudnya kita memilih. So tolong. Okey? Untuk hari ini, itu saja dulu. Kan? Panjang juga bab beletin tu jodoh ni kan? InsyaAllah. Untuk next, minggu depan, saya nak bincang berkaitan dengan buku ni juga lagi. Satu lagi. Okey? Buku ni lagi. Cuma kali ni, saya nak bincang pasal hari tu saya pernah share pengakuan seorang suami yang katanya ustaz itu sebut kena faham bahawa lelaki itu fitrahnya suka dilayan oleh ramai wanita. Kita bincang nanti fitrah lelaki versus fitrah wanita. Saya akan gunakan buku ni juga untuk panduan. Okey? So, itu saja. Ampun dan maaf untuk segala perkongsian yang mungkin menjeruk rasa, tapi saya memang sengaja kasih sentap. Kalau tak sentap, dia tak menyengat. Kalau tak menyengat, dia tak faham-faham. Okey? So, untuk itu saja. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Jaga diri semua. Moga siapa-siapa yang tak sihat, okey, akan terus sihat, akan lebih sihat. Doakan saya pun kuat. Alhamdulillah ni dah bercakap, dia rasa macam berpeluh-peluh sikit. Okey, alright. So, insyaAllah. Jumpa lagi. Sekian saja. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya. Dan terima kasih juga siapa-siapa yang share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.